أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Barang siapa yang berpegang selain daripada Islam sebagai agamanya atau cara hidupnya, maka amalannya sekali-kali tidak diterima oleh Allah Ta'ala, dan di hari akhirat nanti dia termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana pada malam ni kita dapat bersama-sama dalam keadaan kita sihat dan juga dapat mengikuti live kuliah maghrib pada malam ni. Dan kita bersyukur juga pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita masih dalam keadaan aman dan semuanya berjalan lancar, walaupun kita dalam keadaan berjaga-jaga dengan COVID dan juga kita menghadapi sekarang ni darurat. Walau bagaimanapun walaupun tak dapat pergi masjid, kita masih boleh melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita akan menyambung perbincangan tentang prinsip-prinsip amali dalam negara Islam, di mana pada perbincangan yang sudah kita telah membahaskan berkenaan dengan prinsip keadilan sebagai salah satu daripada prinsip amali bagi sebuah negara Islam, di mana adil ni merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala itu Tuhan yang adil dan dia berkehendakkan supaya semua makhluknya ini diberikan keadilan. Jadi bagi sebuah negara Islam, pemerintah diwajibkan berlaku adil, sehingga Allah Ta'ala menyebut wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, dan apabila mereka ini pemimpin-pemimpin yang diberikan amanah untuk memerintah sebuah negara, mereka memerintah di kalangan manusia, maka dia memerintah dengan adil. Maka adil itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala menyebut bahawa adil ni merupakan satu sifat yang sangat dekat dengan sifat orang yang bertakwa. Orang yang zalim ialah bukan orang yang bertakwa. Orang yang adil, dia orang bertakwa. Orang bertakwa tu dia adil. Sedangkan kita melakukan berbagai-bagai ibadat Allah Ta'ala dengan tujuan untuk mendapat ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bersikap adil itu merupakan sebahagian daripada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah Ta'ala. Berlaku adil lah, kerana adil itu sangat dekat dengan takwa. Jadi adil di sini bukan sahaja kita adil kerana meletakkan suatu perkara betul pada tempatnya, tapi adil ini dirujuk kepada pertama keadilan dari segi hukum, yakni hukum yang digunakan untuk memerintah negara mestilah hukum yang adil, iaitu tidak ada hukum yang lebih adil melainkan hukum syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, keadilan dari segi kehakiman. Kadang-kadang undang-undang dah bagus dah adil, tiba-tiba kehakiman pula tidak adil. Kenapa? Kerana hakim-hakim mahkamah boleh dibeli. Maka undang-undang yang adil tidak mempunyai makna kepada rakyat apabila sistem kehakimannya tidak adil. Maka para hakim dia mesti berlaku adil, termasuk dia melepaskan diri daripada rasuah ataupun sogokan-sogokan yang menyebabkan berlakunya kezaliman dan perampasan terhadap hak-hak rakyat yang berhak ke atas hak-hak mereka.
Dan juga keadilan di sini ialah keadilan dalam menentukan hak dan tanggungjawab terhadap masyarakat. Masyarakat itu rakyat teramai, mereka punya tanggungjawab dan punya hak. Bila kita kata mereka punya tanggungjawab dan punya hak, kita kena faham bahawa tanggungjawab ialah perkara yang kita kena tunaikan. Itu kita panggil tanggungjawab. Hak ialah perkara yang kita patut dapat. Itu hak. Jadi rakyat kalau dia bertanggungjawab dengan cara dia mentaati undang-undang, dia memberikan ketaatan pada pemerintah yang beriman, dia membayar bayaran-bayaran patut dia bayar, zakat ke ataupun kalau ada cukai ke apa yang dia bayar, dia bayar kan, dan dia mentaati semua undang-undang, maka sepatutnya dia berhak mendapat hak-hak dia, hak untuk diberikan keadilan, diberikan keadilan secara menyeluruh. Inilah secara umumnya perkara-perkara telah kita bahaskan dalam kuliah yang lepas berkenaan dengan prinsip-prinsip amali. Yang kedua iaitu keadilan. Kemudian pada malam ni kita akan bahaskan berkenaan dengan prinsip yang ketiga dalam amali sesebuah negara Islam, iaitu kebebasan. Kebebasan merupakan satu prinsip yang penting. Di antara dasar penting negara Islam ialah memberikan hak kebebasan kepada rakyat sesuai dengan fitrah manusia, kerana ia merupakan keperluan hidup manusia. Semua makhluk dunia punya fitrahnya tersendiri. Salah satu fitrah kita manusia ni lah fitrah kebebasan. Jadi oleh kerana manusia ni dia perlukan kebebasan. Dia tak boleh dikongkong, dia tak boleh dibelenggu, dia tak boleh disekap. Itu perangai manusia. Maka Islam sebagai agama fitrah yang memahami keperluan-keperluan manusia, Islam tu memberikan hak kebebasan. Kebebasan diberikan kepada kita, freedom ni bebas kita nak buat apa-apa suka hati kita lah kan. Tapi bebas tu bukan makna bebas tanpa batas, bukan bebas tanpa hak. Tapi Tuhan beri dulu kebebasan pada kita, tapi dengan syarat-syarat yang ketat. Misalnya kita diberi kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara tu kebebasan, cakap apa pun. Tapi kita bebas bercakap selagi mana benda yang kita bercakap tu benda benar. Bukan mana bebas bercakap tu cakap apa saja, benda tipu, benda karut, benda fitnah, benda mengumpat, kita cakap je. Tu bukan begitu kebebasan. Kebebasan tu maknanya kita bebas bercakap selagi mana tidak berbohong. Kita bebas bercakap selagi mana tidak mengumpat. Kita bebas bercakap selagi mana tidak memfitnah. Kita bebas bercakap selagi mana tidak mengancam, tidak menghasut. Tu mana bebas. Bebas yang ada batas-batas dia. Islam menjamin kebebasan manusia, kerana dalam Islam tidak ada sebarang paksaan. Islam tidak memaksa manusia dalam semua perkara, termasuk dalam soal beragama. Kita diberitahu bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Nabi-Nabi alaihissalam diutuskan oleh Allah Ta'ala, salah satu fungsinya untuk memberitahu manusia bahawa Tuhan kamu ialah Allah, dan kamu telah mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala. Ani'budullah wajtanibut taghut. Kamu tinggalkan semua sembah-sembah lain. Beritahu. Tapi boleh paksa tak? Tak boleh paksa. Dia bebas pilih. Dia nak pilih Islam, dia nak pilih benda lain, itu dia punya pasal. Kenapa? Kerana Islam tu mari dalam bentuk ilmu. Ilmu maknanya Islam mari ajar benda betul apa dia, benda salah apa dia, benda boleh apa dia, benda tak boleh apa dia. Dan semua yang diajar oleh Islam, sama ada yang boleh, yang tak boleh, yang benar, yang salah, yang betul, itu bertepatan dengan fitrah manusia. Maka bila dalam soal agama pun sama, Islam mengajar dengan ilmu. Agama ni dia ajar dengan ilmu. Sebagaimana Nabi mengajar pada kita, kenapa kita tak boleh sembah berhala? Who is berhala? Adakah berhala Tuhan kita? Adakah berhala menciptakan kita? Adakah berhala mempunyai kuasa? Apakah berhala itu mendengar, melihat? Apakah demikian? Maka kita kena sembah dia? Islam ajar tidak. Kenapa? Berhala tu kita buat dia. Dia tu benda seketul, batu ke kayu ke tak kisah. Dia tak ada kuasa langsung, dia tak mendengar, dia tak apa. Saya kenapa kena sembah dia? Kita kena sembah Allah, beritahu. Sebab kenapa sembah Allah Ta'ala? Siapa Allah Ta'ala? Dijelaskan oleh agama. Akhirnya manusia jelas benda betul dengan benda salah. Maka Allah Ta'ala kata la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Kerana sesungguhnya telah jelas
Benda betul dengan benda salah, jelas. Perkara benar dan perkara batil, jelas. Kenapa? Itu perkara yang dijelaskan dengan ilmu. Sebab itulah bila manusia mendengar, memahami, belajar dengan ilmu, dia faham tentang Tuhan, maka Allah Ta'ala kata syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu, telah memberi kesaksian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawa tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Dia. Dan kesaksian serupa telah diberikan oleh para malaikat dan juga orang-orang yang berilmu. Sedangkan kesaksian yang mereka berikan itu adalah kesaksian yang adil. Allah Ta'ala beri kesaksian yang adil, malaikat beri kesaksian yang adil, orang yang berilmu juga memberikan kesaksian yang adil bahawa tiada Tuhan yang selain disembah melainkan Dia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan ilmu. Maka kerana itulah Islam tidak memaksa, bebas, termasuk dalam memilih agama. Pilih agama bebas lagi, tak boleh paksa. Kalau paksa boleh tak? Tak boleh. Kenapa? Kerana itulah turun ayat la ikraha fid din. Kan tu ayat la ikraha fid din. Kenapa? Kerana satu hari ada seorang sahabat ni jumpa Nabi SAW. Dia masuk Islam dah. Dia pujuk anak dia masuk Islam, anak dia tak mahu. Pujuk tak mahu. Pujuk tak mahu. Beritahu ajar pun tak mahu juga. Dia berkeras dengan agama lama dia. Lalu seorang bapa bila tengok anak dia kufur ni, tak senang hati dia. Dia jumpa dengan Nabi SAW. Lalu dia tanya Nabi, aku sebagai bapa ni, aku boleh tak paksa anak aku ni masuk Islam? Kerana aku dah pujuk dia, dah hajat dia, dah merayu pada dia, dia tak mahu. Boleh tak paksa dia masuk Islam? Nabi kata tak boleh. Maka turun ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Paksa ni makna kita pergi paksa orang masuk Islam. Itu tak boleh. Kan? Kenapa? Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Telah jelas antara perkara yang benar dengan perkara yang salah. Kan? Jadi di sini dan kata perkara lain dalam bab agama pun Islam tidak mengizinkan pemaksaan, melainkan ialah kebebasan. Tidak ada paksaan ke atas manusia untuk menganut Islam, walaupun jelas agama lain daripada Islam adalah agama yang tidak benar. Kerana dalam agama kita yang diajar oleh Nabi SAW, yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, menjelaskan pada kita agama yang benar adalah eksklusif milik Islam. Agama yang benar tu milik Islam. Agama sebab Islam semua salah, sesat dan tak betul. Itu hakikat dia. Kan? Soal dia orang tak percaya dia salah tu cerita lain. Tapi hakikatnya Tuhan tak terima cara hidup selain daripada Islam. Maka oleh kerana eksklusivisme ini milik Islam, kita betul. Setara tu kita betul pun Islam tetap larang. Jangan paksa orang lain masuk Islam. Kalau dia rela hati, atas kesedaran, atas keinsafan, atas kefahaman, sila masuk Islam. Kalau dia tak faham, dia tak reti, dia tak nak terima, dia nak kufur juga, silalah kufur, tak ada masalah. Kan? Itu masalah tu dengan Allah Ta'ala cerita lain lah. Tapi hidup atas dunia ni, kita boleh paksa dia untuk masuk Islam. Walaupun kita adalah agama yang benar. Islam memberi kebebasan berfikir tanpa mengganggu kepentingan orang lain. Memberi kebebasan bekerja untuk keperluan manusia. Kita berfikir bebas. Bebas fikir, nak fikir apa-apa. Maka macam-macam lah orang berfikir, macam-macam idea, macam-macam falsafah, macam-macam pemikiran timbul kerana kebebasan berfikir. Islam benarkan, fikirlah. Nak fikir apa, kerana akal tu digunakan untuk berfikir. Cuma Islam ajar landasan-landasannya. Jangan sampai kita berfikir atas perkara-perkara yang mengaruh. Kita fikir Tuhan ni dia buat apa sekarang, Tuhan ni anak dia siapa. Itu fikiran yang karu, kan? Kerana kita berfikir tentang zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan fikir tentang kekuasaan Allah Ta'ala, kesempurnaan Allah Ta'ala, tapi kita fikir zat dia. Maka itu jadi karu. Kita orang berfikir nak selesaikan masalah-masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Orang fikir macam-macam cara. Islam tak sekat. Tapi kalau kita create satu cara hidup lain selain daripada Islam, hakikat itu salah. Tapi kalau dia nak, silalah, tak ada masalah, kan? Termasuklah Islam memberikan kebebasan bekerja. Kenapa? Kerana manusia tu masing-masing ada keperluan, masing-masing ada kebolehan,
masing-masing ada kemahiran, masing-masing ada kepakaran. Kita tak boleh paksa semua orang jadi askar, tak boleh. Kalau nak paksa semua orang kena jadi cikgu, tak boleh. Hatta sekolah pun Islam bebasan. Nak belajar agama tak apa, nak belajar lain tak apa, cuma belajar fardu ain tu wajib. Lepas belajar fardu ain, nak ngaji engineering, nak ngaji doktor, nak ngaji bidang apa-apa, sila. Islam tak larang kalau nak belajar. Kenapa? Kerana ilmu tu saya tidak guna untuk kerja. Lepas tu yang ni nak jadi cikgu, jadi cikgu. Nak jadi Perdana Menteri pun boleh. Islam tak larang. Sebab tu kita, kalau orang tu minta jadi Perdana Menteri, kita tak kata dia kafir. Betul tak? Minta lah jadi Perdana Menteri, tak ada masalah. Islam tak larang. Yang Islam larang bila kita mendapatkan kuasa cara yang salah. Itu tak benar. Baik. Yang pertama, kebebasan mengandung agama. Islam adalah satu-satunya cara hidup dan juga agama yang benar. Ini hakikat lah kan. Islam cara hidup yang benar satu-satunya. Kerana Allah Ta'ala berkata, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sebenar di sisi Allah Ta'ala hanyalah Islam. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih cara hidup selain daripada Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima amalan-amalannya dan dia pada hari akhirat termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Mana dua ayat ini sudah menjelaskan kepada kita dengan sejelas-jelasnya bahawa Islam sahaja cara hidup yang benar. Itu satu hakikat. Islam yang sebenar adalah suatu keyakinan dalam hati dan perkara ini tidak boleh berlaku secara paksaan. Poin yang tuan kita nak beritahu, Islam sebagai agama yang benar, walaupun dia benar, masalah Islam ni bukan amalan tapi kepercayaan. Benar hati kita. Kan? Dalam hati kita. Takwa dalam hati, iman dalam hati. Kan? Jadi dalam hati ni tak boleh paksa. Dalam hati ni kita tak boleh paksa. Kenapa tak boleh paksa benda dalam hati? Sebab kalau kita paksa dia masuk Islam, dia boleh berlaku masuk Islam. Hati. Sebab tu dalam Islam ni timbul masalah munafik. Masalah munafik ni kenapa timbul masalah munafik? Masalah munafik ni timbul ialah kerana ada sebahagian daripada manusia dia rasa dia terpaksa masuk Islam kerana kepentingan peribadi dia, kepentingan sempit dia. Dia rasa dia terpaksa masuk Islam. Contohnya, satu orang ni dia rasa kalau dia tak masuk Islam tak dapat projek, tak masuk Islam dia tak dapat jawatan-jawatan, maka dia masuk Islam secara fizikalnya dia masuk, tetapi dalam hati dia tetap kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu Islam memilih untuk tidak membenarkan pemaksaan. Biar masuk Islam dengan ikhlas. Kerana paksaan hanya membanyakkan golongan munafik. Itulah dia, poin dia. Kalau bila kita paksa, orang pakat masuk munafik. Pun ada berlaku dalam sejarah. Kan? Di India. Di India ni dulu orang Hindu. Bila Islam masuk ke negeri India, berlaku peperangan-peperangan kerana ada sekatan daripada Maharaja India masa tu, Rajput, tak bagi Islam masuk. Maka berlaku peperangan. Bila berlaku peperangan, akhirnya Islam menang. Bila Islam menang, orang Hindu yang lama tu mereka keliru. Nak kekal agama Hindu atau nak masuk Islam. Sedangkan kalau masuk Islam dia dapat kelebihan-kelebihan tertentu. Maka dia pakat masuk Islam. Dalam keadaan dia masuk secara terpaksa. Dia rasa macam terpaksa. Jadi bila dia berbuat demikian, kita dapati hari ni ada orang India ni sejak daripada zaman dulu sampai sekarang, mereka Islam tu kulit saja. Di Jawa pun sama berlaku. Di Jawa tu Jawa Kejawen dia panggil. Kan? Jawa Kejawen tu orang Jawa yang mereka tu masuk Islam, nama itu nama Jawa lah. Dia kata dia orang Islam tapi masih mengamalkan budaya-budaya Hindu. Kerana sebab-sebab yang berlaku, dia bukan paksaan di Jawa tetapi kerana proses keilmuan tu tidak berlaku. Jadi hal yang tu seperti berlaku. Kenapa? Kerana Islam masuk di India ni dengan pedang. Jadi orang masa tu kena takut kena pedang masuk Islam. Islam tak paksa tapi dia masuk juga. Jadi dia masuk dengan terima, tapi hakikatnya berlaku kelemahan-kelemahan. Yang masyhur ni cerita Abdullah bin Ubay lah kan. Abdullah bin Ubay tu dia masuk Islam kerana asalnya dia nak jadi pemimpin negeri Madinah. Bila Nabi mari dia tersingkir. Tapi dia fikir kalau dia tidak bersama dengan Nabi, dia akan lebih tersingkir lagi. Kerana orang lain semua masuk Islam.
maka untuk mendapat kedudukan juga dalam Islam, dia masuk Islam. Dan kita tahu dialah seorang yang munafik. Sebuah pemerintah Islam tidak akan maksa rakyatnya yang bukan Islam supaya menganut Islam. Ini prinsip. Kan? Kerajaan tak boleh paksa. Walaupun kita kerajaan Islam tak boleh paksa. Cerita yang baru berlaku ni kan, masalah orang Hindu nak raya Taipusam dan sebagainya. Raya boleh, cuma cuti je tak ada. Cuti tu cerita lain. Itu bukan paksa dia masuk Islam kan. Itu hak kerajaan nak tentukan cuti ke tak cuti kan. Kalau kerajaan bagi cuti tu kira mujur lah kan. Sebab kita orang Islam cuti, kalau nak bagi cuti alhamdulillah kan. Ada setengah-setengah hari kebesaran Islam tu tak cuti pun, macam hari Isra Mi'raj tak cuti kan. Nisfu Sa'ban orang kita semua sambut Sa'ban tapi tak cuti. Kalau diberikan cuti alhamdulillah kan. Itu bukan isu paksa atau kita larang dia atau kita singkir atau kita anak tirikan dia, tidak. Memang dalam undang-undang kerajaan tak ada cuti tu. Jadi kerajaan kata tak ada cuti, tak ada lah kan. Itu bukan paksaan. Paksa ni maksudnya kita tekan dia supaya dia masuk Islam. Mereka dibenarkan memilih agama mereka dan beramal dengan adat resam mereka. Bukan saya tak boleh paksa. Kita kena benarkan dia. Kalau dia nak pilih nak jadi Hindu, Hindu lah. Nak jadi Buddha lah. Nak jadi Kristian lah. Bahkan kita boleh membenarkan mereka, kerajaan kena benarkan mereka untuk beramal dengan agama mereka. Dia pilih agama tu, dia amal lah. Ikut kepercayaan dia. Kalau dia kata kami kena bina gereja, kami kena buat kuil, kami kena buat biara-biara, kena benarkan. Cuma qadarnya biar sesuai dengan qadar mereka. Kan? Contohnya orang Hindu ada 15 orang. Tapi kuih ada 4 biji. Mana boleh? Kan? Tak logik lah begitu. Kan? Kita pun sama. Orang Islam pun, Islam tak benarkan masjid 3 masjid sekampung. Tak boleh. Tempat Jumaat kena ada satu je, kecuali tempat-tempat khas seperti kita di Kuala Lumpur, oleh kerana orang ramai sangat, orang kerja Kuala Lumpur itu lain. Kan? Tapi kalau keadaan biasa-biasa di kampung, satu mukim, satu masjid je boleh. Tapi kalau kita tengok ada setengah kita ni, asal pokok kayu je ada tempat semayang, asal ada pokok kayu je ada tempat semayang. Itu kerajaan kena kawal lah. Bukan kita sekat dia beribadat dengan cara dia, dia beramal cara dia, adat resam dia. Tapi itu kawalan-kawalan supaya mereka tidak terlalu tidak bina rumah-rumah ibadat tu lebih daripada keperluan. Saya tengok di Brunei misalnya. Brunei dia membenarkan rakyat dia beragama Kristian bina gereja. Tapi bila ada permohonan nak membesarkan gereja, kerajaan akan timbangkan jumlah kamu berapa orang. Kalau jumlah kamu sekadar ni saja, dia tak benarkan. Dan memang ada kes yang berlaku di Brunei tu, kerajaan tak benarkan. Bukan tak benar buat gereja, tak benar besarkan gereja atas alasan kerajaan jumlah dia sikit, nak buka besar-besar buat apa kan. Mereka dibenarkan beramal dengan adat resam mereka dan juga agama mereka. Mereka juga dibenarkan mengamalkan peraturan-peraturan berhubung dengan kekeluargaan, seperti nikah kahwin, makan minum dan lain-lain yang tidak mengganggu kepentingan umum. Hal-hal undang-undang peribadi. Contohnya bab kahwin. Bila satu-satu orang yang duduk dalam negara Islam, agama dia lain pada Islam, dia boleh kahwin dengan cara agama dia. Dia boleh makan minum selagi mana makan minum itu tidak disekat oleh agama dia. Contohnya arak. Sebab apa Islam tak sekat orang kafir minum arak? Arak tu haram, termasuk dalam kesalahan jenayah syariah. Tapi arak tak diharamkan untuk orang kafir, dia boleh minum secara terkawal. Contohnya dia boleh beli arak yang di kedai-kedai dilesengkan oleh kerajaan, dia kena balik minum kat rumah dia. Dia tak boleh minum atas kereta lah, nanti accident kan. Dia tak boleh minum tempat awam, nanti dia mabuk. Jadi kalau dia tidak melibatkan masalah awam untuk kepentingan peribadi dia, maka dia boleh. Contohnya dia kata agama saya tak larang saya makan babi. Makan lah. Dia nak makan kan. Agama saya tak larang minum arak. Minum lah, nak minum. Yang tak boleh minum orang Islam. Yang tak boleh makan babi tu orang Islam. Orang yang bukan Islam, kalau dia nak makan arak, nak makan babi, silalah. Islam tak larang. Tapi kalau agama dia larang, maka kita juga larang. Kerajaan Islam akan tak benarkan. Contohnya berzina. Dalam agama Kristian tak boleh berzina, dalam agama Yahudi tak boleh berzina, dalam agama Buddha tak boleh berzina. Maka tak boleh benar zina. Berjudi. Judi itu melibatkan kepentingan umum. Seperti berzina juga, kan? Dalam agama yang ada ni tak benarkan berjudi. Kita tanya ahli agama dia, dalam agama kamu benar tak judi? Tak boleh.
dalam agama kamu benar tak berzina? Tak boleh. Kita pun tak boleh lah. Tapi kalau agama dia membenarkan kahwin tu kan macam-macam cara. Islam cara Islam, Buddha cara Buddha, Hindu cara Hindu dah. Kita tengok misalnya di negara-negara Eropah, bila sistem berkahwin, orang Kristian yang terkenal dengan kebebasan tu, dia pengen semua right dia kahwin pesennya lebih kurang sama. Yang ni kena register di mahkamah kahwin. Kita register juga, tapi upacara perkahwinan tu, kalau Hindu kata dia kena keliling api, sila keliling lah api cara dia. Kalau Kristian kata dia kena pergi ke gereja dengan father dia, semua cara Kristian, sila cara dia. Islam cara Islam, tu tak dihalal, tak disekat. Tapi kalau dia melibatkan kepentingan awam, baru dikawal. Seperti minarak tu penting awam. Sebab apa? Kalau tak kawal, selagi dia minum, selagi dia mabuk, don't drink and drive, kita kata kan. Sebab apa? Kerana melibatkan kepentingan awam. Sejarah membuktikan orang bukan Islam bebas beragama ketika Islam meretah dan berkuasa pada zaman kegemilangannya. Ini memang diakui oleh sejarah. Bahkan ketika Islam berkuasa di Eropah selama 700 tahun, sarjana-sarjana Eropah sendiri memperakukan bahawa zaman keemasan bagi kemanusiaan tentang keadilan dan kebebasan di Eropah itulah zaman Islam. Itu zaman keemasan, golden ages dia. Sedangkan sejarah Eropah tu ada zaman Kristian, hari ni zaman moden ni Kristian pun berkuasa semula, sama ada Katolik, sama ada Protestan. Kemudian sarjana-sarjana mereka yang mengkaji mengatakan bahawa zaman Islam itulah zaman kemanusiaan yang terbaik, kerana kebebasan dibenarkan. Peperangan berlaku pada awal penaklukan kerana Islam ditentang dengan kekerasan bersenjata dan kebebasan dakwahnya diganggu. Kenapa kalau tak dipaksa kan berlaku perang? Sebenarnya Islam bukan datang dalam bentuk pedang ataupun peperangan. Islam datang dalam bentuk ajakan ataupun dakwah. Teori perang dalam Islam ni dia tidak boleh berlaku melainkan kerana 3 sebab. Boleh perang ke 3 sebab. Yang pertama, apabila kita diserang, baru boleh berperang. Serang dulu, baru boleh berperang. Jadi banyak perang-perang yang berlaku tu kadang-kadang diserang macam perang dengan orang Mekah tu kan. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Semua perang tu berlaku di kawasan Madinah. Artinya Islam diserang kerana mereka datang daripada Mekah menyerang, kan? Ataupun kerana kita mempertahankan diri, ataupun kerana kita disekat daripada berdakwah. Yang orang sebut Islam membuka negeri dengan perang, orang masuk Islam dengan pedang tu sebenarnya bukan perang. Islam menghantar utusan-utusan mereka bertemu dengan raja, beritahu tentang Islam, suruh dia masuk Islam. Kalau raja sebuah negeri tak mahu masuk Islam, maka mereka akan diminta untuk membenarkan supaya pendakwah-pendakwah boleh berdakwah di negeri mereka. Sekiranya raja itu menghalang dakwah, dia baru menjadi alasan kenapa kita sudah halal berperang. Itu cara dia. Jadi kalau kita pergi ke sebuah negeri dalam maksud sebagai utusan dakwah, kemudian usaha dakwah kita dihalang daripada berdakwah, maka barulah kita boleh berperang. Tapi kalau kita pergi ajak dia Islam, jumpa raja, contoh macam dulu orang Arab mari ke tanah Melayu, jumpa para meswara misalnya, dakwah dia pada Islam, tiba-tiba para meswara kata saya terima Islam, maka Islam tidak perlu tukar Perdana Menteri, tak perlu tukar kerajaan. Sebaliknya, yang penting mereka masuk Islam dan mereka mengamalkan, melaksanakan Islam. Kalau raja tu macam raja India, di India tu raja-raja Rajput telah mengambil sikap tidak terima Islam, kemudian selepas tak terima Islam menghalang pula proses dakwah, maka kerana itulah berlaku peperangan di India. Maka perang tu sebenarnya bukan kerana paksa orang masuk Islam, tapi kerana dakwah disekat. Selepas musuh berjaya dikalahkan, negeri-negeri bukan Islam dibebaskan daripada kerajaan zalim sebelumnya. Rakyatnya yang ada dalam negara tidak dipaksa mengaduk Islam. Ini terbukti. Dalil yang paling kukuh sekali tentang perkara ini, kita boleh lihat Eropah sekarang. Sebenarnya kerajaan Osmaniyah
yang dah memerintah dunia daripada tahun 1517 sampai tahun 1924, lebih 300 tahun, 400 tahun, hampir 400 tahun memerintah. Ialah sebuah kerajaan yang berpusat di Anatolia, di di Turki sekarang, tetapi wilayahnya di sebelah Eropah Timur sampai ke Vienna di Switzerland hari ini. Negara-negara seperti Romania, seperti Hungary, Czech, Slovak, sampai ke Yugoslavia. Ini semua kawasan jajahan Islam. Dan kita boleh lihat hari ini, bila Kerajaan Osmania jatuh, dunia dalam bentuk moden hari ini, negara-negara itu kekal sebagai negara-negara Kristian Ortodoks. Tidak ada rakyat mereka yang dipaksa masuk Islam. Kenapa? Kerana mereka telah memilih untuk bersetia dengan Islam, menjadi negara pembayar cukai, bayar jizyah. Wilayah mereka di Islam, mereka duduk situ, mereka bayar jizyah. Maka mereka tak dipaksa masuk Islam. Sampai sekarang mereka kekal agama Kristian. Eropah Timur itu, dulu seluruh kawasan Eropah Timur daripada Vienna sampai ke Warsaw, itulah wilayah Osmania. Tapi mereka Kristian sampai hari ini. Kenapa? Kerana Islam memang tidak memaksa. Rakyat yang ada dalam negara tidak dipaksa dengan Islam. Harta benda mereka tak dirampas. Gereja-gereja tidak boleh diroboh. Cara hidup mereka tak diganggu. Bahkan dilayan dengan adil. Lebih baik daripada pemerintah yang sebangsa dengan mereka. Wajib pula orang Islam, bila orang bukan Islam, rakyat yang tidak beragama Islam duduk situ, mereka setia pada negara, mereka bayar cukai, jadi zimmi, kita kena berlaku adil dan memberi hak-hak mereka. Kalau kita khianati mereka, kita hal ini, bila sesebuah negara Islam ada orang bukan Islam, maka pemerintah wajib berlaku adil. Kita lihat negara kita, tuan-tuan sekalian, bagaimana bila kita orang Melayu yang merupakan bangsa yang beragama Islam, kita memerintah, kemudian kita menggunakan perkataan hidup Melayu, perjuangan Melayu, ketuanan Melayu, itu tak salah sebenarnya. Yang salah tu bila kita gunakan itu, kita tindas orang lain, berlaku diskriminasi. Oleh kerana kita Melayu, kita dah kaya, orang kaya lah, Melayu yang kaya lah maksudnya kan. Mereka dapat beasiswa pasal dia kaya, pasal dia Melayu. Sedangkan dia kaya, dia tak berhak. Patutnya perlu dapat bantuan, perlu dapat ni semuanya atas mesti dia miskin. Orang Melayu yang miskin, dia berhak dapat. Tiba-tiba ada orang Cina, dia bukan orang Islam, dia miskin, patut dia dapat beasiswa sepatutnya, ataupun dapat bantuan-bantuan kerajaan kerana sebab miskin. Kerana sebab miskin, patut dia dapat. Tapi kita ni, ada orang ni, dia ni bos, dia pengaruh, gaji dia mau 60,000 sebulan. Anak dia baik dengan menteri, anak dia layak masuk universiti, tak apalah, masuklah. Tapi yang dia dapat beasiswa sebab apa? Atas kuota Bumi Putera. Itu tak betul begitu. Yang berhak dapat bantuan-bantuan kerajaan tu sepatutnya atas dasar mereka ni marhain, mereka ni mustad'afin, mereka ni orang lemah, dia dapat. Itu keadilan Islam. Sebab tu dalam sejarah Islam, kebanyakan daripada negara-negara yang masuk Islam zaman dulu, bukan sebab kerana peperangan, tetapi selepas negara itu ditawan oleh Islam, pemerintah yang memerintah bagi pihak khalifah, pemerintah yang adil, melaksanakan keadilan, maka dengan sebab adil itulah rakyat memilih masuk Islam. Bukan dengan sebab mereka dipaksa. Dia tengok Islam dalam mata dia. Hari ni kita tengok Islam dan kita tak dapat melihat keadilan dan kebebasan yang dimaksudkan oleh tuan kita ini. Kita boleh tengok, hatta kita sendiri orang Islam, kita rasa kita kena tindas juga. Kita orang Islam, kita rasa saya nak laksanakan agama saya tak boleh. Musim Covid ni tak pergi masjid tu bukan masalah sekatan kan. Hak musim tidak Covid dulu, contohnya dalam undang-undang kita, agama Islam kata judi haram. Kita tak boleh nak haramkan judi pada orang Islam. Islam kata orang mencuri kena kekat tangan. Kita tak boleh kekat tangan orang yang mencuri. Sebab apa? Kerana kerajaan sendiri sekat, jangan laksanakan, jangan amalkan agama. Kita nak paksa, nak suruh anak kita pergi sekolah, nak suruh belajar Quran. Tiba-tiba dalam undang-undang moden hari ni, kita dengar cerita ada rakyat kita duduk di Sweden, dia rotan anak dia pasal tak semayang, dia masuk penjara sebab rotan anak. Sedangkan menyuruh anak solat tu kewajipan kan. Kita disekat mengamalkan agama kita sendiri. Itu agama, itu perintah agama demikian, disekat. Dalam Islam tidak boleh disekat mana-mana peraturan agama untuk diamalkan
oleh penganut agama masing-masing. Mana-mana agama, kalau itu agama dia, sila. Bahkan kita wajib berlaku adil kepada mereka, sehingga keadilan kita melebihi daripada pemerintah yang sebangsa dengan mereka, seagama dengan mereka. Saya dah sebut banyak kali di masjid kita bagaimana cerita zaman dulu negeri Bukhara dan Samarkand, Transylvania itu, Uzbekistan sekarang. Negeri tempat lahirnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Dulu tok nenek mereka tu adalah orang Kristian. Mereka, tok nenek mereka tu masuk Islam kerana melihat keadilan sistem kehakiman Islam. Masuk Islam mereka. Satu negeri masuk Islam. Daripada Kristian, convert masuk Islam. Kerana mereka melihat keadilan. Maka perkara ini tidak berlaku apabila bukan Islam menguasai negeri-negeri di dunia ini. Hakikat ini disedari oleh orang yang mengkaji sejarah secara jujur. Memang kita tahu. Di seluruh dunia, dari dulu sampai sekarang, mana-mana negeri yang diperintah oleh orang bukan Islam, mereka tidak berlaku adil kepada rakyat dia. Tidak berlaku adil. Terutama kalau kita Islam. Kita tengok orang Buddha berapa banyak dekat Malaysia ni. Pernah tak orang Islam pergi bunuh orang Buddha atas sebab dia Buddha? Tidak kan? Kita tak pernah bunuh Cina kan dia Buddha. Kalau dia bunuh gaduh pasal lain tu, pasal gangster ke pasal apa tu cerita lain. Ni bunuh kerana bukan dia tidak agama sama kita. Kita bunuh dia. Tidak. Tapi orang Islam duduk di Burma, Myanmar kan. Orang Islam yang duduk di Thailand, Selatan Thai sekarang ni. Orang Islam yang duduk di Xinjiang, di China Barat kan. Mereka dibunuh, dipaksa, macam-macam cerita kita dengar kerana mereka Islam. Orang Islam duduk di India, Masjid Babri diruntuh. Kita pernah runtuhkan kuih Hindu tak? Tak pernah. Masjid Babri itu diruntuh dulu. Orang Islam dibunuh di Kashmir, di mana-mana tempat orang Hindu mereka bunuh orang Islam. Di negeri Kristian, Bosnia, zaman kita lah, Bosnia, dibunuh orang Islam. Banyaklah tempat kalau kita sebut diskriminasi berlaku. Kalau di Amerika tu, negeri yang paling bebas, dia pun bukan tindah orang Islam, dia tindah orang Negro dulu, dia tindah, sekarang tindah orang Islam, berlaku penindasan. Sedangkan orang Kristian, orang Buddha, orang Hindu, agama apa pun atas dunia ni, duduk negeri Islam, mereka akan aman damai. Sehingga dalam sejarah dunia, ketika Granada jatuh ke tangan Isabel dan juga Ferdinand pada tahun 1492, orang-orang Yahudi yang duduk di Andalus, mereka sanggup lari ke negeri Islam, lari bersama-sama Islam, pergi duduk Afrika Utara, sebahagiannya berpindah pergi ke negeri-negeri Osmaniyah. Sedangkan yang menghalau orang Islam tu ialah orang Kristian. Orang Yahudi tak mau duduk orang Kristian. Ini cerita ni termasyhur. Kemudian orang Kristian pula jajah cerita. Dia jajah cerita Holocaust di Jerman misalnya, yang berlaku zaman Hitler dulu. Pun sama. Agama-agama itu bila mereka memerintah, mereka tindah agama lain. Sedangkan Islam ketika dia berkerajaan dan juga ketika dia tidak berkerajaan. Seperti sekarang, orang tak boleh tunjuk kat mana negeri yang diperintah oleh Islam telah menindas orang bukan Islam atas sebab agama dia. Tak ada. Tidak berlaku hal demikian. Itu ialah satu aspek yang sangat penting dalam hal kebebasan ini, di mana Islam sangat menitik beratkan dan sangat memberikan penekanan yang sangat serius bahawa kerajaan mesti memberikan kebebasan beragama ni kepada rakyat. Sebab tu kita di Malaysia, orang bukan Islam dia tak boleh bimbang. Dia tak boleh bimbang. Yang ada sekarang hanyalah memukkan, fitnah-fitnah yang dibuat oleh musuh-musuh Islam, orang kafir juga, yang kata kalau Islam mereka ni jadi begini. Mereka dakwa kalau Islam ni berkerajaan semula, Islam akan merintah dengan kuku besi sebagaimana agama Kristian ataupun Katolik pernah merintah Eropah satu masa dulu. Mereka mengaitkan Islam ni sebagai kalau laksana Islam dia negara teokratik, kata mereka. Sedangkan mereka tahu sepanjang sejarah dunia Islam memerintah selama 1342 tahun. Tidak pernah berlaku hal-hal yang demikian.
Sama ada kerajaan tu kerajaan khalifah sendiri yang berpusat di Madinah, yang berpusat di Kufah, yang berpusat di Damsyik, yang berpusat di Baghdad, yang berpusat di Kairah, yang berpusat di Istanbul, mereka tidak pernah memerintah dengan cara yang dimaksudkan oleh orang Eropah, teokratik itu. Kita memerintah manusia dengan keadilan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita memerintah dengan agama. Islam bukan agama yang menindah. Islam tidak benarkan pemerintah menyalahgunakan kedudukan dia. Islam tak benarkan ulama-ulama menyalahgunakan ilmu dia. Islam tak benarkan orang kaya menyalahgunakan harta dia. Kerana itu dalam Islam, kebebasan beragama ni dijamin. Maka cerita-cerita yang kita dengar daripada orang Kristian, khususnya orang Eropah lah, yang menuduh bahawa kalau negara Islam tegakkan semula, maka akan wujud semula sistem teokrasi yang telah mereka hapuskan di Eropah. Pengalaman gelap Eropah, yang orang Eropah sendiri sebut sebagai Dark Ages tu, zaman gelap, zaman penuh dengan kezaliman, zaman penuh dengan penyelewengan, salah guna kuasa, itu ialah agama Kristian, bukan agama Islam, Katolik. Kan? Kenapa mereka alihkan? Kalau orang negara diperintah dengan cara agama, akan jadi begini. Sedangkan ahli-ahli falsafah Eropah sendiri, seperti Thomas Hobbes yang menulis dalam kitab dia Leviathan, menyebut dengan jelas bahawa bila pemerintah tak ikut hukum Tuhan, menyebabkan berlaku huru-hara dalam dunia Eropah itu. Dia bukan berpunca daripada mereka turut agama yang betul, tapi bila mereka tu meninggalkan ajaran agama mereka yang betul, mereka cipta perintah-perintah Tuhan, maka itulah berlakunya kezaliman, penindasan, terhalangnya kebebasan. Di Eropah, pengalaman pahit dunia ini, bila Eropah, khususnya zaman Ferdinand dulu, bila arrogant dapat menguasai dunia Islam di Eropah, mereka telah memaksa orang Islam masuk Islam. Mereka paksa orang Islam masuk Kristian. Saya tengok alat-alat yang digunakan, kita tak boleh bayang macam mana. Mereka buat satu alat yang cucuk dia 3 macam ni, macam garfu tu kan. Belah atas ni ada cucuk 3, belah bawah ada cucuk 3. Mereka letak kat mana? Letak kat sini. Dia letak kat sini, bertongkat kat sini. Atas bawah gini. Kalau mereka tak masuk, tak mengaku, tinggal agama Islam, mereka leher mereka tergadah gitulah. Ditukar dengan besi yang tajam tu, cucuk 3 bawah 3 atas tu. Sini satu, cucuk gitu. Mereka tak boleh buat apa. Sehingga mereka kata mereka tinggal agama. Itu berlaku. Mereka bakar semua kitab-kitab di Eropah. Berapa banyak kitab yang dibakar, kita pun tak tahu. Kerana Cordova, Granada ni pusat ilmu zaman dulu, dibakar kitab-kitab. Kenapa? Kerana hapuskan Islam. Sedangkan Islam tidak pernah berbuat demikian kepada agama-agama lain. Tidak ada satu catatan. Kerana prinsip yang penting dalam Islam, bila sesebuah kerajaan itu memerintah, wajib pemerintahnya memberikan kebebasan kepada rakyat. Yang pertama di sini yang kita bahaskan pada hari ini, pada malam ini, ialah kebebasan beragama kepada semua manusia. Mereka tidak dipaksa masuk Islam. Yang kita sebut, yang kita paksa tu apa dia? Bukan paksa mereka masuk Islam. Yang kita sebut itu ialah mana-mana orang yang telah masuk Islam. Mana-mana orang Islam, kita lah orang Islam. Orang Islam, dia tidak termasuk dalam makna la ikraha fiddin. Kerana dimasukkan la ikraha fiddin itulah memaksa orang bukan Islam masuk Islam. Kita ni bukan paksa. Kita ni bila sudah Islam, kita terpaksa mentaati apa saja hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak bukan paksaan. Itu ketaatan kepada agama selepas kita sudah beriman. Once kita beriman, maka kita wajib taat. Maka jangan kita kata Islam sekat kebebasan. Apa dia? Kami orang Islam nak buka aurat tak dibenarkan. Itu bukan kebebasan. Kan? Kami nak berzina tak dibenarkan. Itu bukan kebebasan. Kan? Kebebasan ni dalam konteks perbincangan kita hari ni, kebebasan beragama ialah kita bebas sama ada
nak jadi orang kafir atau jadi orang Islam. Itu bagi orang kafir lah. Orang bukan Islam, dia bebas memilih sama ada kekal sebagai kufur pada Allah ataupun bebas masuk Islam. Bila kita dah masuk Islam, soal kebebasan beragama tak timbul lagi. Kerana bila kita sudah berada pada titik kebenaran, tidak wajar dah kita bunuh, pergi pada kesesatan. Kerana Allah Ta'ala, dia menunjukkan jalan, memimpin kita kepada kebenaran. Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah Ta'ala menjadi pelindung yang melindung, membimbing, memimpin orang-orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka daripada kesesatan, bermacam-macam kesesatan kepada cahaya iman. Itu orang beriman. Bila kita dah jadi orang beriman, tiba-tiba kita nak cari kebebasan dengan meninggalkan agama. Saya nak jadi Islam, saya tak mahu tahu Islam, nak tinggal agama lah sekarang, nak masuk agama lain. Itu tak dibenarkan dalam Islam. Kerana murtad itu tak dibenarkan. Makanya itu bukan masalah kita menghalang kebebasan. Kerana orang yang memilih selain Islam, Tuhan tak terima agama dia. Bahkan orang yang mengikuti taghut, wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat. Orang-orang yang kafir, mereka dipimpin oleh taghut yang mengeluarkan mereka daripada iman kepada kesesatan, kepada pelbagai kegelapan. Jadi kalau kita sudah berada tempat yang benar, untuk keluar pergi ke tempat yang sesat atas nama kebebasan, itu tak boleh, tak dibenarkan, kan? Tak dibenarkan. Tapi kalau kita duduk tempat yang tak betul, kita nak masuk ke tempat yang betul, itulah kebebasan yang dimasuk ke Islam. Kenapa? Bebas itu bebas supaya dia boleh memilih untuk mencari hak, mencari kebenaran, mencari perkara yang sebenar. Tapi kalau mereka tak mau cari, tak apa. Tapi kalau sudah duduk tempat yang betul, tempat yang benar, nak pergi pada tempat sesat, itu bukan kebebasan. Itu mesti dihalang, mesti disekat. Maka Islam halang murtad dalam kebebasan agama. Tak timbul dah cerita, oh saya tak dibenarkan. Kenapa? Patutnya semua orang diberi kebebasan. Patutnya murtad tidak dibenarkan. Bagaimana jadi jajah oleh setengah-setengah pemimpin bukan Islam di negara kita, kan? Supaya hak beragama tu diberikan, sehingga orang Islam diberi hak bebas. Termasuk juga Islam melarang orang-orang Islam yang mengambil pahaman-pahaman ataupun ideologi liberal hari ini. Saya nak jadi orang Islam, semua saya tak mahu turut undang-undang Islam. Itu tak boleh, kan? Islam liberal yang tersebut hari ini. Saya Islam, sama saya nak LGBT. Saya Islam, cuma saya nak berzina. Saya Islam, cuma saya nak minum arak. Saya Islam, cuma saya tak mahu sembahyang. Itu kan kebebasan. Itu bukan kebebasan. Itu kemungkaran nama dia. Bukan kebebasan. Itu mungkar. Islam melarang mungkar. Jadi kita Islam tu dah ada aturan-aturan agama. Jadi yang melanggar aturan agama, itu tidak dibenarkan oleh Islam. Maka sebarang pemikiran yang berbentuk liberal hari ini, itu tak dibenarkan oleh Islam. Kerana liberal tu dengan masuk mereka sebut Islam liberal. Saya Islam, cuma saya nak bebas. Bebas daripada hukum-hukum Allah Ta'ala. Islam tu malah kita menyerah diri, kita tunduk, kita patuh, kita taat. Itu nama dia Islam. Liberal maknanya membebaskan diri, tak mahu tunduk, tak mahu patuh, tak mahu taat. Itu liberal. Maka perbuatan tu tidak boleh diklasifikasikan sebagai kebebasan dalam beragama. Sama juga murtad. Murtad tak boleh diklasifikasikan sebagai kebebasan beragama. Tapi kalau orang tu orang bukan Islam, dia duduk di negara Islam, wajib kerajaan memberikan keadilan dan kebebasan kepada mereka untuk membolehkan mereka itu duduk dengan agama mereka. Mereka tak dipaksa masuk Islam, mereka boleh beramal dengan agama mereka, mereka perlu diberikan hak-hak mereka, mereka perlu dilayan dengan adil. Bahkan mereka segala unsur-unsur agama mereka, gereja mereka ataupun tempat-tempat ibadat mereka, harta benda mereka, kebebasan mereka tak boleh diganggu. Biarkan mereka begitu. Tinggal lagi dalam fiqh kenegaraan Islam, orang-orang bukan Islam yang duduk negara Islam, yang taat pada kerajaan Islam, yang membayar jizyah, mereka ni termasuk dalam kelompok yang kita panggil kafir zimmi. Dia kafir tapi zimmi. Kafir zimmi. Maka kafir zimmi itu sebenarnya dalam sebuah negara Islam, dia dalam semua keadaan dia tidak boleh menduduki satu keadaan yang melebihi kedudukan orang Islam. Contohnya,
kalau rumah orang Islam 2 tingkat, orang kafir tak boleh rumah dia 2 tingkat ataupun 3 tingkat. Kalau rumah orang Islam 20 kali 70, rumah orang kafir tak boleh 30 kali 80. Lebih besar. Itu cara dia. Kerana itulah kedudukan zimmi dia. Dia tak boleh melebihi kedudukan orang Islam. Kalau orang Islam pakai kereta Mercedes contohnya, orang bukan Islam dia tak boleh pakai kereta yang lebih besar dan lebih mahal daripada kereta Mercedes. Tapi dia boleh pakai kereta. Kan? Gitu. Bukan tak boleh pakai kereta, dia boleh, cuma dalam kehidupan keduniaan dia tidak dibenarkan mempunyai status yang lebih tinggi daripada orang Islam. Kerana itulah negara Islam memberikan kemuliaan kepada orang Islam, kerana orang Islam itu dia mulia disebabkan keimanan dia. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Ta'ala mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu. Orang beriman itu darjat dia lebih tinggi. Maka bila kita hidup dalam suasana orang Islam darjat dia lebih rendah daripada orang bukan Islam, itulah kesilapan kerajaan dalam memberikan hak dan kedudukan yang sebenar kepada orang Islam. Itulah sahabat-sahabat semua dapat kita kongsi pada malam ni, perkara berkenaan dengan kebebasan, di mana perbahasan kita ni adalah berkisar tentang kebebasan beragama. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan sambung lagi kebebasan yang kedua, iaitu kebebasan memberi nasihat. Kebebasan bernasihat. Hari ni kita kata membangkang ke apa itu istilah lah kan, membangkang, pembangkang. Kata dalam bahasa Islam tu nasihat, ad-dinun nasihah. Kita akan bincangkan dalam kuliah atau sesi pada akan datang insya-Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.